Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel ni. Okay, hari ni insyaAllah kita nak membongkar sedikit ataupun beberapa tips dan juga trik untuk software Zoom, khususnya untuk guru-guru lah. Sebab apa? Ada dalam kalangan guru-guru menggunakan software Zoom ni untuk buat kelas online ataupun perbincangan dengan anak-anak murid. Tapi yang jadi permasalahannya, ada dalam kalangan anak-anak murid yang jenis nakal, yang jenis buah-buah tu, dia orang suka mengganggu kelas dengan buat bising dalam kelas, suka type, suka tulis-tulis, dan juga bila kita share skrin dengan budak-budak, budak-budak tu dia akan menconteng skrin kita. Jadi benda tu akan mengganggu proses pembelajaran dan juga akan mengganggu kelas dan juga pelajar-pelajar yang lain. Sebelum kita start, jangan lupa yang baru datang, yang baru jumpa video ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah, dan siapa-siapa yang dah tekan, terima kasih saya ucapkan. Okey, jom kita start. Okey, kita pergi pada situasi yang pertama. Situasi yang mana budak-budak akan masuk dalam kita punya kelas dan diorang terus tiba-tiba buat bising. Okey, macam mana kita nak elakkan benda tu berlaku? Kita try dulu. Okey. Okey, kita nak elakkan budak-budak masuk-masuk terus buat bising. Macam mana? Kita tekan dekat participant. Kita ambil yang butang 3 ni, yang kecil kat bawah ni, tekan kat sini, dan kita tekan mute participant upon entry. Okey, kalau kita tekan yang ni, bila ada budak-budak yang baru masuk ke dalam kelas kita, dia orang automatik akan mute. Maksudnya dia orang tak akan mengganggulah proses pembelajaran kita pada waktu tu. Okey, dan kalau kita nampak dekat sini ada tulis allow participant to unmute themselves. Kalau kita tikkan bahagian ni, maksudnya dia orang boleh untuk unmute dia orang sendiri. Tapi kalau kita untick, maksudnya dia orang akan selama-lamanya akan mute, tak boleh nak bercakap dalam kelas. Jadi kalau kita dah tekan yang ni, okey, budak-budak boleh untuk bercakap, untuk berkomunikasi dengan kita dalam kelas. Okey, itu yang pertama. Untuk elakkan kebisingan budak-budak, untuk elakkan budak-budak buat bising dalam kelas, kita setting dekat bawah ni. Sekali lagi saya ulang, kita setting dekat 3 titik bawah ni, dan kita ambil mute participant upon entry. Maksudnya dia orang akan masuk dalam keadaan senyap, dia orang tak bising. Okey, dan yang keduanya, bila kita tekan allow participant to unmute themselves, bila kita mutekan dia orang boleh unmutekan diri dia orang balik. Tapi kalau kita untick, dia orang tak boleh untuk unmute diri dia orang sendiri. Kita yang boleh unmute, dia orang tak boleh. Okey, itu dua situasi yang pertama. Dan situasi yang seterusnya adalah ketika mana kita sedang share skrin dengan dia orang suka menconteng. Okey, kita bagi satu. Okey, kita cuba dulu share whiteboard. Okey, dan kita nak settingnya dekat mana? Di atas ni. Okey, dekat atas, ambil dekat more dan disable participant annotation. Okey, bila tekan disable participant annotation ni, maksudnya budak-budak langsung tak boleh nak usik skrin yang kita share tu. Dia orang nak conteng pun tak boleh. Tapi kalau macam kata kalau kita allow participant to annotate, maksudnya dia orang boleh untuk menconteng kita punya skrin. Okey, dan yang keduanya, kalau kita nak benarkan dia orang menconteng tapi kita nak tahu siapa yang menconteng, kita just tekan yang bawah ni, show name of annotator. Maksudnya kalau dia orang menconteng, nama dia orang akan keluar dekat dalam skrin. Okey, kita tengok contoh sekali. Okey, sekarang kita benarkan anak murid kita untuk menconteng skrin, menconteng whiteboard kita. Dan kita nak tengok siapa yang menconteng. Okay, kita tekan show names of annotator. Okay, kita try tengok. Okay, nanti dia akan keluar nama dekat hujung contengan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Okay, kita nampak dekat sini ada tulis nama. Siapa yang menconteng. Sekali lagi, kita try. Dia akan keluar lagi satu nama dekat sini. Siapa yang conteng, dia akan keluar. Siapa yang conteng, dia akan keluar.
Itu adalah tips untuk kita nak elakkan ataupun kita nak tahu siapa yang menconteng skrin yang kita share. Okey, dan tips yang terakhir yang kita nak kongsikan hari ini adalah, kita tutup dulu. Okey, tips yang terakhir yang kita nak kongsikan adalah kita nak remove siapa yang terlalu nakal sangat yang tak boleh nak kawal, kita boleh remove. Tapi pelajar tu tak boleh nak masuk dah dalam kelas kita, melainkan kita end kita punya kelas, kemudian kita buat kelas baru dia orang boleh masuk. Okey, caranya macam mana? Kita tekan dekat, kita tunjukkan nama dekat sini, dekat more, tekan more dan remove. Okey, bila kita tekan remove je kat sini, pelajar tersebut tak boleh nak masuk dah. Okey, pelajar tersebut tak boleh nak masuk dah, melainkan kalau kita endkan dulu kelas kita pada waktu ni, dan kemudian kita buka balik kelas yang baru pelajar tu boleh untuk join balik kelas kita. Okey, satu lagi tips yang mana kita nak elakkan budak-budak masuk ataupun menyembang dalam ruangan chat dalam Zoom ni. Contoh dia, waktu cikgu-cikgu, waktu ustaz-ustazah tengah duk mengajar dalam kelas, dia orang duk menyibuk dah duk chat dengan kawan dalam ruangan chat. Okey, dia orang duk balas-balas, dia orang tak fokus pun dalam kelas, tapi dia orang duk fokus dekat kawasan chat, duk menyembang dengan kawan-kawan. Nak cakap tak boleh, tapi depa type. Okey, macam mana kita nak elakkan benda tu berlaku? Kita tekan dekat chat. Okey, dekat hujung ni ada titik 3 ni yang tulis more. Okey, tekan more. Okey, ambil no one ataupun ambil host only. Okey, kalau kita ambil dua benda ni, kalau no one, siapa-siapa pun tak boleh nak chat. Kalau host only, hanya cikgu tu je yang boleh untuk tulis-tulis dekat kawasan chat ni. Okey, cuma kelemahan dia, kalau macam kata tadi kita tak bagi dia orang cakap, kita mute semua, kita mute budak-budak. Lepas tu dekat chat ni pun kita tak bagi budak-budak tulis. Dia akan menyebabkan budak-budak tak boleh nak bertanya soalan. Sebab kalau dia orang nak bercakap, mic dia orang kena mute. Kalau dia orang nak tulis, cikgu ataupun host ni tak bagi. Jadi budak-budak akan tertanya, dia orang mungkin ada soalan ke nak tanya dekat cikgu, ustaz-ustazah, jadi dia orang tak dapat nak sampaikan apa yang dia orang nak tanya tu. Itu cuma adalah sedikit kekurangan lah, yang mana kalau kita membataskan interaksi antara kita dengan anak murid, jadi apa yang dia orang tak faham, dia orang nak tanya tu, kita tak tahu. Okey, itu adalah antara kelemahan dia lah. Okey, itu je tips dan juga trik yang saya nak kongsikan pada hari ini, khususnya untuk guru-guru, agar permasalahan yang dilakukan oleh budak-budak atau pelajar dapat dielakkan. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah kalau rasakan video ini bermanfaat, boleh tekan butang like dan juga share. Orang lain pun dapat tahu tips dan trik ini. Guru-guru boleh menjalankan kelas online dengan lebih efisien dan juga berjaya. Okay, sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.